Teruskan perkongsian. Ruslan Zainuddin, nampak juga kan? Janji nampak jadilah kan, suara dengar kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara dan saudari yang dirahmati Allah sekalian, salam sejahtera kepada semua, khususnya yang tengok saya di TikTok. Hari ini saya siaran live di Facebook saya, Muhammad Syafiq Abdul Halim, dan juga di TikTok saya, Syafiq.Halim. Mungkin di FB ni dia jadi kecil sikit lah kan. Sebab apa nama ni, orang kata apa, guna laptop kan. Ya, gambar kecil boleh, janji clear lah. Jadi dia nak kena live dua-dua. Jadi kalau tidak pisang saja, kena live 2 kali, pergi saja kan. Okey. Shashi Lok Subaran, Nick Amran, teruskan perkongsian. Gear 5, Sean SP, waalaikumsalam. Janji handsome, itu yang penting. Zaleha Adnan, janji handsome, tu yang penting. Minta maaf hari ni lambat sikit. Waalaikumsalam Haji Mokhtar. Tadi saya pergi pasar borong, tadi pergi beli barang. Tak ada lah, murah sangat, bohong lah. Saya pergi pasar borong Seri Kemangan. Ayam hari tu saya beli bulan lepas RM9 30 sen. Tadi saya pergi beli RM9 80 sen. Saya beli 6 ekor, dua ada RM130. Ikan hak macam ikan kembung tu nama apa? Ikan pelaling. Ikan pelaling RM15. Ikan kembung RM18 50 sen. Sotong RM28. Kalau hak kecil besar ni RM25. Udang RM38 sekilo. Oh, dahsyat lah ni harga. Kesian orang-orang susah. Waalaikumsalam kepada sesiapa yang memberi salam. Ina daripada Putra Haid. Ayah Haji di KK tak ada telur masin. Okey, telur kalau tuan-tuan nak pergi beli di Seri Kemangan ada. Apa nama, di pasar borong apa Seri Kemangan tu ada. Cuma dia kena beli 5 tray. Dia tak boleh beli satu tray. Dia jual RM12, RM12.80. Syarat dia kena beli 5 tray. Tapi siapa nak beli 5 tray? Saya pun tak beli. Gila babi 5 tray, jangan makan telur. Grade B dengan grade C je ada. Syarat dia kena beli 5 tray lah. Satu tray tak boleh. Kak Rosyam Ahmad, telur banyak Anwar Rizal lah. Nanti kita boleh pergi sana. Muhammad Syahrul Hussein, waalaikumsalam. Waalaikumsalam kepada sesiapa yang memberi salam. Syafiq ulas sikit penarikan Note RN500 apa benda ni? Siapa menteri? Tu lama punya cerita. Okey, tuan besok pergi pasar borong Selayang cek harga. Jenuh saya pergi pasar borong Selayang itu ada seorang suruh pergi kan. Tak boleh pergi ke, harga pun lebih kurang tu juga. Ni muka demah kita lah tuan-tuan pada malam ni. Malam-malam bawa rambut padu, bawa lepas keluar. Okey, sik telur sepapan RM19. Naya tuan-tuan. Jadi kalau nak pergi telur murah kena beli di Selayang, sebab ada Amir Selayang nama tu kan. Okey tuan-tuan, tu muka demah saya pada malam ni. Jadi hari ni kita nak cerita tentang, saya tadi sempatlah sembang dengan member UMNO. Lama duk WhatsApp dengan dia, lama tak WhatsApp dengan dia. Jadi dia kata kat saya, malam ni kita sembang santai lah, tak ada topik berat-berat lah. Dia bagi tahu saya, dia kata dia setuju dengan apa yang Zahid buat tu, dengan memecat Noh Omar, Hishamuddin, KJ, Anwar Musa dan sebagainya. Sebab dia kata masalah politik dalam negara kita ni apabila berpecahnya orang Melayu dalam kumpulan yang besar. Dia kata lah, tahun 1998 pecahnya Anwar Ibrahim, keluar daripada UMNO. Lepas tu bersatu tahun 2016, keluar daripada UMNO. Jadi dia kata apa yang dia diberitahu lah, tapi ini saya tak tahu lah kan. Dia kata apa yang dibriefkan kepada mereka ni, ahli-ahli UMNO, adalah mereka-mereka yang dipecat ni adalah kerana mereka ni tidak bersetuju
untuk Zahid Hamidi masuk semula ke Zahid Hamidi pula dah. Anwar Ibrahim masuk semula ke dalam UMNO. Jadi mereka diterangkan lah, dan diterangkan oleh kepimpinan mereka, yang mengatakan bahawa pembersihan UMNO ataupun pemecatan di kalangan ahli kepimpinan UMNO hari ini adalah sebab mereka ni tak setuju untuk Anwar Ibrahim masuk semula ke dalam UMNO. Dan apa yang rakan saya tu beritahu saya lah, dia kata dia debriefkan oleh kepimpinan dia, yang mengatakan bahawa sudah tiba masanya era baru UMNO. Era baru ni adalah UMNO yang dipimpin oleh orang yang sepatutnya. Mana dia debrief macam tu lah, dia kata maknanya Anwar Ibrahim lah yang akan membubarkan PKR dan masuk semula ke dalam UMNO. Dahsyat tau mereka punya hujah. Jadi itulah hujah yang dia bawa, dan saya harap menjadi realiti lah kan. Parti PKR akan dibubarkan, dan kemudiannya mereka semua akan menyertai UMNO. Lepas tu saya tanya dah, saya pun malas lah nak lebih-lebih, sebab kita pun tahu kan, kalau kita mau pergi belah undang-undang lagi, mereka kata Syafiq ni semua dia nak betul kan. Jadi saya pun tanya dia lah, so macam mana hang rasa benda ni akan jadi realiti? Sebab saya nak tahu lah macam mana mereka debrief oleh UMNO yang new era ni kan. Dia kata benda ni memang realiti, dia kata. Sebab apa, telah ada pun beberapa orang daripada PKR sendiri tu yang masuk ke dalam UMNO. Dan dia kata ada dulu aktivis-aktivis yang kita kenal lah, dia kata di media sosial ni, semua ada yang 2-3 orang di antara mereka ni telah pun dihantar untuk masuk dalam UMNO. Dan saya tanya kepada dia, adakah mereka masuk ni sebagai ahli UMNO atau macam mana? Dia kata ada sebahagiannya yang masuk secara secara menjadi keahlian UMNO, ada sebahagiannya yang membantulah. Ada mereka ni menjadi pegawai-pegawai kepada menteri UMNO sekarang ni. Jadi itu yang saya tanya dia. So dia kata dia confident lah dengan apa yang disusun oleh Zahid Hamidi sekarang ni. Lepas tu saya tanya dia lah, so moving forward ni apa akan jadi? Saya tanya dia. Dia kata itulah strategi Zahid pada PRU 16 adalah UMNO akan kembali kuat macam dulu, mendapat pengaruh daripada pengundi bukan Melayu, orang Cina, orang India ni melalui DAP. Lepas tu saya tanya dia, kalau kata PKR dibubarkan ni, maknanya semua yang dalam PKR ni akan masuk oleh UMNO lah. Dia kata dia debrief oleh kepimpinan dia yang mengatakan bahawa mereka ni semua daripada UMNO. Saifuddin dulu adalah Setiausaha Pemuda UMNO, Anwar Ibrahim adalah Ketua Pemuda UMNO, semua yang dalam PKR tu adalah orang UMNO, yang mana mereka ni anti kepada Mahathir, dan mereka dikeluarkan daripada parti UMNO. Inilah yang diceritakan kepada saya. Lepas tu mereka ni akan kembali semula lah kepada UMNO, dan PKR itu akan dibubarkan. So saya tanya dekat dia, habis tu parti Amanah macam mana? Sebab sekarang ni UMNO dah ada Dewan Ulama' dia sendiri. Dia kata sebab itulah Zahid buang Fatul Bari. Sebab bila Zahid umumkan tentang Dewan Ulama' ni, dia duk rasa macam Dewan Ulama' dia punya. Tapi Dewan Ulama' ni akan disediakan untuk orang-orang daripada PAN lah. Sebab PAN ni dia kata ada dalam 9-8 orang daripada sudut jentera mereka tak kuat. Dan kalau mereka bersama-sama dengan UMNO, mereka akan kuat. So orang ahli-ahli UMNO ni, mereka debrief bahawa parti PAN dan juga parti PKR ni akan dibubarkan, dan semua mereka ni akan sertai UMNO. Patutlah saya duk dengar orang UMNO duk kata UMNO akan jadi kuat, UMNO akan jadi kuat. Jadi semua nak bubar lah masuk UMNO. Jadi UMNO akan jadi kuat macam sebelum ni balik. Yang mana semua parti-parti bukan Melayu duduk dengan dia. DAP, MCA, MIC, GPS, GRS semua dengan dia. Jadi itulah saya kata mereka ni cuma saya rasa berpandukan kepada fantasi semata-mata. Saya tak pastilah. Sekiranya benda ni dibuat oleh Zahid, maka orang-orang PKR kena cari tempat dalam UMNO lah kan. Kalau betul lah kan benda ni nak dibuat oleh Zahid pula dah, Anwar Ibrahim, dengan nak membubarkan PKR, nak kembali kepada UMNO dan sebagainya,
Dan saya rasa orang-orang dalam PKR ni mereka nak kena cari tempat lah dalam UMNO. Begitu jugalah dengan orang-orang PAN ni. Kalau betul lah agenda yang nak dibuat tu, dan kalau mereka buat macam tu untuk UMNO jadi kuat tu, saya rasa tak juga kot. Tapi boleh jadi kerajaan tu mungkin lah. Kalau nak jadi kuat tu tak lah. Nak jadi kuat macam dulu tu tak. Sebab tak semua orang lah boleh terima. Dan kita tahu perjuangan-perjuangan ahli-ahli dalam PKR ni, dia bukan standard macam ahli-ahli UMNO ni kan. Mereka ni standard zoo negara ni. Duduk dalam zoo pumpang ni kan. Raja formula dan sebagainya. Dan kalau kita tengok lah, dalam PKR sendiri pun tidak ada kepimpinan dan sebagainya. Jadi yang dipecat itu adalah pemimpin-pemimpin yang akan mewarisi UMNO tu kan. Macam Syarif Hamdan apa semua ni. Jadi sekiranya lah betul lah benda ni, sekiranya betul lah, maka patutlah saya tengok di Facebook, di PKR hari ni, semua orang-orang PKR ni mereka dah mula memuji-muji UMNO. Mereka dah mula sayang-sayang UMNO. Sebab mungkin mereka semua lepas ni akan tutup PKR dan masuk dalam UMNO lah. Tetapi tuan-tuan, dia ada kemungkinan juga dia benda ni jadi fantasi. Sebab apa? Kalau nak membubarkan parti, sesebuah parti ni, dia kena ada 2/3. Daripada, dia bukan 2/3 kat Dewan Rakyat. Dia kena ada 2/3 daripada AJK dia kot, kalau tak silap saya, yang bersetuju untuk membubarkan PKR ataupun PAN tu sendiri. Jadi saya tak tahulah, saya ada duk semak tadi kan. Kepimpinan PKR tu kan. Bila saya tengok kat situ, dia ada 2 grup. Satu grup Abang Don kita, satu lagi grup Rafizi. Dan saya tak rasa grup Rafizi ni akan bersetuju untuk membubarkan parti mereka. Saya tak nampak benda tu akan berlaku. Dan begitu jugalah dengan kalau kata PAN mungkin. PAN mungkinlah mereka akan pilih untuk bersama dengan UMNO. Sebab PAN pun nak mati lah, tunggu mati lah kan. Kalau mereka pergi dengan UMNO tu mungkin boleh jadi kuat lah. Jadi hak tu mungkinlah nampak dah tu kan, PAN tu. Tapi PKR tu saya tak nampak lah. Namun apa yang saya tengok lah daripada sudut pandang saya, realitinya apa yang saya tengok adalah sebaliknya. Saya nampak bahawa saingan besar kepada Pakatan Harapan ni is parti UMNO tu. Sebab UMNO dia pernah jatuh dan dia pernah naik gila-gila. Sebab apa masalah UMNO ni orang tak sokong dia adalah kerana leadership dia. Sebab hari ni orang tak undi UMNO sebab Zahid Hamidi. Bukan sebab orang menolak UMNO tu, no. Sebab saya rasa orang Melayu di tanah Melayu ni lah, khususnya di semenanjung tanah Melayu ni, rata-rata mereka anggap UMNO ni macam satu keramat lah untuk mereka ni. So mereka nampak UMNO ni macam perjuangan nenek moyang dan sebagainya. So hari ni mereka tak mengundi kepada UMNO bukan sebab mereka benci kat UMNO tu, no. Sebab dia punya kepimpinan dia. Sebab kalau kita tengok daripada segi fact lah, pada waktu pada waktu itu undi terhadap Tun menurun. Sebab apa undi terhadap Tun menurun? Sebab orang pergi undi kepada Pakatan Harapan pada waktu tu. Sebab orang benci kepada Tun. Sebab pada waktu tu Anwar Ibrahim bawa kata Tun ni anak beranak dia, dia bagi projek duit berbilion-bilion dan sebagainya. So semua orang anggap dan waktu tu Anwar pun bagi tahu dia dah mendapat sokongan yang padu. Dia dah mendapat sokongan yang jitu. Orang UMNO pun dah sokong pada dia dan sebagainya. So sebab tu bila Tun letak je bila Tun resign, dia nak serah kepada Pak Lah pada waktu tu, Anwar Ibrahim yakin yang dia akan jadi Perdana Menteri. Sebab dia anggap pada waktu tu orang UMNO semua dah sokong dia. So orang UMNO dia bukan jenis macam tu. So bila tukar Pak Lah jadi Perdana Menteri, pada waktu tu bila berlakunya election pada waktu tu, hebat tu UMNO menang 2/3. So UMNO ni menunjukkan bahawa dia punya akar umbi dia berpandukan kepada siapa yang nak bawa. Macam sekarang ni ahli UMNO ni dia tolak kepada Zahid. Bila dia menolak kepada Zahid, sebab itulah dia undi Pakatan Harapan dan sebagainya. So inilah yang
Abang Noh nampak lah yang Anwar Ibrahim nampak. Anwar Ibrahim nampak kan, sebab rentetan ni banyak kali, entah bukan sekali berlaku. Banyak kali. Dan kalau nak cerita UMNO pecah ni, UMNO pecah banyak kali. Semangat 46 pun pecah, 80% keluar pada waktu tu. And so di last kali mereka akan bersama. Sebab UMNO ni dia ada macam sumpah lah kan. Dia ada macam sumpah sebab orang lama-lama dah sumpah dah. And macam mana pun UMNO ni akan jadi macam untuk menyatu dengan orang Melayu. So pecah perang mai balik, pecah perang mai balik kan. So apa nama benda ni yang Anwar Ibrahim nampak. Benda ni yang DAP nampak. And so apa orang kata apa deal yang mereka buat, and dia nak melepaskan Zahid boleh mungkin lah kan. Ni saya tanya lah kan. Man, saya bertanya dia nak lepaskan Zahid, okay fine tak apa. And so Zahid kena ambil keputusan sebagaimana yang dipercadangkan oleh Pakatan Harapan. Dan hari ini saya rasa pemecatan dekat Hisham and KJ semua ni bukan sebab UMNO buat keputusan no. And sebab Zahid dinasihati oleh Abang Non untuk pecat semua ni semua. And so bila dia naik, orang kata apa, dia punya cikgu dia bagi nasihat, mestilah dia dengar. And so Zahid ni sekarang ni dia bukan, orang kata apa, otak dia ni bukan fikir dah tentang bangsa ke, tentang perjuangan UMNO ke, no. Dia cuma fikir macam mana dia nak melepaskan diri dia daripada pendakwaan di mahkamah. So dia buat sajalah. And so yang ni yang saya nampak. Dan apa tindakan yang Zahid buat ni bukan nak pergi kepada the new era of UMNO, no. Takkan jadi the new era of UMNO langsung. Ini memang takkan jadi. Apa yang akan jadi adalah UMNO akan dilumpuhkan. Saudara semua. And yang waris apa nama Ashraf Wajdi adalah Haril Hamdan. Saya andai menayak loh. So dia yang akan mewarisi. Dan yang pemuda yang boleh menarik crowd hanya dia seorang lah. Mana ada orang lain lah, saya tak nampak lah. Farhan tak boleh kot. Syarif Hamdan saya rasa boleh lah. Farhan tak boleh pi. Siapa lagi yang ada pemuda UMNO Exco yang Pulau Pinang tu. And Pulau Pinang ni orang tempat dia lah kot sokong kan. Tapi saya rasa tak boleh pi. Apa nama dia saya lupa. Lepas tu siapa lagi ada? Tak nampak lah tuan yang boleh lead. Hanya dia seorang je. Sebab tu Anwar suruh buang dia. Bila buang dia, mana ada lagi orang yang boleh lead pemuda UMNO ni. Hanya tinggal orang yang boleh mengampu saja. Yang mengampu Zahid boleh lah macam yang pemuda Pulau Pinang tu. Dia kalau bab mengampu Zahid nombor satu lah. Kita mesti mempertahankan institusi presiden. Pun tepuk meja. Video dia ceramah, tengok video dia ceramah. Dia bab mengampu Zahid boleh lah kan. Tapi nak lead tu tak nampak lah. So sebab tu Anwar cadang kan. Supaya buang Syarif Hamdan ni. Sebab Syarif Hamdan ni adalah kalau nak kira bersaing di antara persaingan ni, Syarif Hamdan ni dia duduk di antara ketiga-tiga ni. Wan Ahmad Faizal, Fadli Syahari dengan Syarif Hamdan. Mereka ni semua ketiga-tiga orang ni ada otak. Hal lain tak ada. AMK, PKR ada AMK. Apa nama dia? Akmal ke apa? Akmal Nasir ke apa? Nama dia apa? Yang tu pun tengok tak boleh. Adam pun tak boleh. And so Syaril ni adalah orang kata apa, player yang hebat lah. Yang perlu kena buang dia. Sebab tu dia buang dia. Gantung dia akan buang dia saya pasti. So bila kata Selangor. Selangor ni tuan-tuan, Noh Omar yang ke. Kalau bagi kat Tengku Zafrul pun dulu kena tolak. Dekat apa Tanjung Karang kena tolak, dekat Kuala Selangor kena tolak. Saya tak nampak Tengku Zafrul boleh lead. Sebab tu sekiranya lah pada pilihan raya nanti kan kita dah tahu dah Pakatan Harapan bagi tahu dia tidak akan memberi kerusi kepada UMNO. So bila dekat ke pilihan raya negeri nanti sekiranya lah parti UMNO bertanding sendiri, dia akan jadi masalah tuan-tuan yang besar kat PH ni. Sebab apa? Mereka mungkin akan hilang kursi sebab ialah bila mereka bersama dengan UMNO dan sebagainya. So untuk bagi mereka menang mudah, kena buang Noh.
Noh ni akan menjadi pengacau. Noh akan minta lah bila mereka gabung, bila lepas pilihan raya, kan bila mereka dah bentuk kerajaan perpaduan di peringkat nasional, so Noh mesti nak something. Noh mesti nak jadi menteri besar dan sebagainya. Kan? So mereka nampak ada saingan lah, tak boleh dengar cakap dan sebagainya. Kan? Pakatan Harapan mungkin akan hilang Selangor, mungkin lepas tu nak kena bagi kat BN atas sebab kerajaan perpaduan, macam yang berlaku kat Perak, dekat Pahang dan sebagainya. So mereka buang kan Noh. Noh ni dia agresif, Noh takkan biar saja, dia mesti nak ya. Kan? Dia mesti akan buat macam-macam ya. Okay, so buanglah Noh kan. Buang Noh sebab apa? Sebab Anwar Ibrahim cadangkan. And so begitu jugalah dengan Hishamuddin. And Hishamuddin dengan Khairi Jamaluddin ni adalah pencabar. Sekarang ni mungkin orang tak tahu. And bila depa buat persidangan agung UMNO, bila dibawa usul yang mengatakan jawatan presiden dan juga timbalan presiden tidak boleh dipertandingkan, itu adalah suara sebulat suara. Dan maknanya suara mereka ni semua yang mengatakan mereka tidak akan mencabar presiden. Dan sekiranya melihat dekat perlembagaan, dan semua jawatan dalam UMNO perlu dipertandingkan bila dah habis dah. Bila dah habis dia punya penggal. Kecuali ada perubahan ke atas perlembagaan UMNO. So mereka nampak lah. And Anwar nampak, dia kata kalau Anwar pun tahu perlembagaan UMNO sebab dia pun asal daripada UMNO. So dia nasihat lah Zahid. Dia kata sekiranya dihang biak dengan pemilihan ni, so Hisham dengan KJ ni mereka akan masuk tanding. Dan mereka akan gunakan klausul perlembagaan. Sebab perlembagaan membenarkan. So mereka akan masuk tanding. Bila mereka masuk tanding, jadi masalah. So sebab tu dia buangnya Hisham dengan KJ dan sebagainya. Sebab apa tuan-tuan, saya bagi tahu, Anwar dia rasa risau dengan Hisham ataupun KJ ni. Sebab apa? Kalau antara dua ni naik, sama ada Hisham jadi presiden ataupun KJ jadi presiden, tuan-tuan, Pakatan Harapan ni memang pisang lah. Memang pisang sebab mereka terima Zahid yang perompak, mereka terima Najib yang dikatakan penyamun dan sebagainya. Bila naik Hisham dengan KJ ni, orang semua akan beralih arah. So dia nampak benda ni, so sebab tu pecah. Jadi dekat sini menunjukkan bahawa apa yang rakan saya bagi tahu adalah Anwar nak masuk dalam UMNO untuk memperkukuhkan UMNO. This is bullshit. Saya cakap terang. Dia tak, kalau dia nak masuk untuk memperkukuhkan, dia tak pecat semua ni. So dia nak bagi UMNO ni jahanam. So bila UMNO jahanam tuan-tuan, dia tak perlu UMNO. Sebenarnya untuk mereka menubuhkan kerajaan, mereka tak perlu UMNO. Mereka cuma perlukan GPS, GRS dan juga Pakatan Harapan. Dan sekarang ni sekiranya UMNO kena tendang pun, kerajaan belum tumbang. Sebab apa? Sekarang ni mereka ada 148. UMNO ada 30. UMNO ada 30 kursi. Kalau kata buang UMNO saja, UMNO ada 27. So mereka still ada 18, 19, 20, 21, 121. So tak jadi masalah. Mereka masih ada 121. So sekarang ni adalah, kalau kita tengok sekarang ni usahanya lah, usaha Anwar Ibrahim ni yang saya nampak adalah menggunakan ketakutan Zahid ni dengan kes dia dan untuk dia masuk penjara untuk bunuh UMNO. Dan kalau kita fikir secara waras lah, kalau kita fikir secara logik lah, kalau kita tengok di sebelah Pakatan Harapan, kalau kita tengok lah dalam teori politik ni, saya rasa semua yang lebih tua pada saya tahu lah kan. Saya ni muda lagi. Terima kasih siapa yang share, teruskan share. Ada 1.7k dah di FB. Kalau kita tengok teori politik ni di Malaysia ni, dia tak susah. Kalau kita tengok segmentasi masyarakat lah, ni saya mungkin rakyat tak tahulah kan. Ada yang tak tahu atas pegang. Tapi saya bagi segmentasi masyarakat ni cukup senang. Dalam politik ni, dia cari kecenderungan kepada agama, khususnya orang Islam lah. Yang mana memang dia cenderung pada Islam dan sebagainya. Itu adalah segmen masyarakat yang
melibatkan PAS dengan PAN. Yang ni minta maaf kalau ada orang salah faham lagi ni. Dia susah saya nak terang ni macam mana nak abang tu. Orang yang dia nak macam mana? Orang ni kira jenis orang yang dia punya lifestyle dia ni kira dia dengar ceramah, dia dengar lagu nasyid, dia tasbih. Lifestyle dia macam tu lah kiranya. Lifestyle dia macam tu. Macam mana kita nak sebut macam mana? Takut orang salah tafsir ni. Segmen masyarakat macam tu. Dia punya interest dia ni adalah orang yang macam tu lah. Saya pun tak tahu nak hurai macam mana. Dia jenis dengar lagu nasyid, jenis apa? Jenis tengok TV Al-Hijrah, tengok jejak Rasul apa. Okey, jenis orang macam ni segmen dia adalah PAS dengan PAN. So ada segmen masyarakat yang satu lagi ni dia jenis yang open sikit. Dia tak boleh gunakan perkataan yang satu tu saya dia kecam saya. Jenis yang open sikit lah, yang jenis macam duk fikir tentang bisnes, tentang ekonomi, tentang education level apa semua. So segmen dia adalah parti PKR, parti UMNO, parti Bersatu. So jenis-jenis yang macam ni lah, yang jenis kebandar sikit ni. Jenis yang nak sembang tentang, yalah, sembang tentang ekonomi. Dia bukan yang jenis macam macam nak cakap semua umat Islam kena memperjuangkan. Dia bukan jenis-jenis yang macam tu. Dia jenis yang macam dia melihat kepada ekonomi macam ni lah kan. Jenis macam mana orang yang minat ke agama tu, orang minat ke agama ni, orang yang minat macam segmen yang satu ni lah kan. Segmen yang satu ni segmen yang macam UMNO. Tuan faham lah apa yang saya sebut ni. Segmen PKR, segmen UMNO, segmen satu ni semua orang tahu lah. Dan satu segmen lagi adalah segmen bukan Melayu. Segmen bukan Melayu ni adalah parti yang multiracial, ni teknokrat. Parti yang multiracial, parti India, parti Cina, ni adalah segmen satu lagi. So dalam parti PKR dia dah ada semua lah. Dia ada amanah yang segmen orang yang kuat beragama. Dia ada bukan kuat beragama, orang yang minat beragama. Dia ada segmen yang teknokrat dan dia ada segmen bukan Melayu. So kalau dia masuk UMNO apa jadi? Dia akan jadi macam tak ni lah kan, tak ngam. Dia akan jadi macam apa sebab depa nak ambil fikir UMNO masuk dengan depa kan? So mereka dah cukup lengkap. So dia takkan ambil UMNO. Dan kita tahu macam tu juga UMNO. Dia ada UMNO, MCA, MIC. Dan Bersatu ada PAS and Gerakan. So kalau nak menang dalam pilihan raya ni selalunya mereka akan dapatkan kerusi di Borneo. Kerusi di Sabah dan juga Sarawak. So itulah mereka punya kerusi selamat. Sebab belum ada lagi parti-parti yang boleh menang 165 kerusi di Semenanjung tu. Semua kena bergantung pada GPS dan juga GRS. So sekarang ni dia akan tendang UMNO pula. Dia akan tendang. Dan Anwar sekarang ni cuma perlukan UMNO untuk bawa Abang Jo dengan Haji Ji saja. Dan bila tibanya masanya, UMNO akan PKR akan menendang UMNO pula. Dan akan jadi satu masalah yang paling besar. Masalah dia apa dia? Masalahnya bukan sahaja UMNO saja tak diperlukan. Dalam pilihan raya di Malaysia, PAS, Bersatu dan juga UMNO tidak diperlukan untuk perbentukan kerajaan. Sebab apa? Sebab memerlukan PH, DAP, Sabah dan Sarawak. Dan benda ni berlaku pada PRU ke-14. Pada waktu tu Bersatu ada 6 kerusi. Dan saudara sendiri tengoklah macam mana perangai DAP dan sebagainya. Benda yang sama akan berulang. Dan apa tindakan yang Zahid buat sekarang ni adalah sebenarnya Anwar Ibrahim mempergunakan dia dan dia bertindak membawa UMNO untuk perjuangan diri dia dan keluarga dia. So dekat sini saya nak bagi tahu lah kepada rakan-rakan dalam UMNO. Rakan-rakan dalam UMNO ni dia kena sedar satu perkara dia kena sedar. UMNO ni adalah parti, awal dia nama dia Perkembar. Diasaskan pada 11 Mei 1946 oleh On Jaafar. Dan tujuan On Jaafar mewujudkan UMNO ni adalah untuk gabungkan orang Melayu. Sebab sebelum tu orang Melayu pecah. Kita nak merdeka, minta pertolongan Jepun, minta pertolongan British dan sebagainya. So orang Melayu pecah.
And bila orang Melayu pecah, and maka On Jaafar kata kita tak boleh merdeka dengan orang Melayu bergantung harap dengan orang lain. And sebab apa? Kalau orang Melayu bergantung harap dengan orang lain akan mempergunakan orang Melayu. Itulah yang berlaku lah daripada zaman Portugis, Belanda, British sampailah kepada Jepun lah. Sebab semua orang ada agenda masing-masing. Sebab tanah Melayu ni dipanggil sebagai semenanjung emas. Semua orang nak. Semua orang nak lah tanah kita ni. Dan seluruh dunia memandang macam manakah kaedah lepas tu dengan kita duduk di tengah-tengah antara dunia kan. Jadi semua orang memandang kepada Malaysia walaupun kita tak perasan bahawa semua orang inginkan negara kita. So Jaafar kata pada waktu tu kalau orang Melayu nak merdeka pada waktu tu orang Melayu kena bersatu. Sebab tu dia bubuh satu nama dipanggil sebagai United Malay National Organisation ataupun Persatuan United Malay Gabungan Melayu. Nak gabungkan rumpun Melayu tu. Nak bagi jadi kuat. So orang UMNO ni kena tengok lah. Sebab apa? Kalau mereka berjuang dengan Zahid, apa mereka dapat? Dulu UMNO duk cerita tentang bangsa. Saya masuk UMNO, mak saya pada waktu tu saya duk ikut-ikut ni sebab saya lahir daripada, saya datang pada keluarga UMNO. Mak saya pun orang kuat UMNO kan. Tanya Aziz Rahim, dia kenal lah orang tua saya. Jadi ayah saya, keturunan saya ni semua main daripada darah UMNO lah orang katanya. Jadi semuanya adalah dibentuk dan diacu oleh UMNO. Acuan dia adalah UMNO. So main kat saya ni, saya masuk UMNO lah. Sebab apa saya masuk UMNO? Sebab pada waktu tu kita rasa kita lahir as a Malay dan kita kena berjuang lah dengan Parti Melayu. Sebab UMNO pada waktu tu kepimpinan UMNO, saya pada waktu tu saya dan zaman siapa? Zaman Mahathir saya kecil lagi. Zaman Pak Lah kot saya ingat. Saya besar lah. Zaman Pak Lah, zaman Najib. Saya dah pada tu Najib 10 tahun. Ada. Zaman Pak Lah, zaman Najib. Jadi pada waktu tu adalah kerana pemimpin UMNO tu cakap tentang kedudukan Melayu. UMNO ni nak jaga kepentingan orang Melayu, nak jaga kedudukan orang Melayu, nak jaga sosioekonomi orang Melayu, nak jaga martabat Melayu. So sebab itulah kita pergi masuk dengan UMNO ni, bukan sebab kita nak pergi berjuang sebab nak mempertahankan Abdullah Ahmad Badawi. Saya rasa pada waktu itu UMNO tidak terkenal dengan leader dia. Orang tak ada macam sekarang ni, kita mesti mempertahankan Pak Lah. No. Sebab itu wujudnya satu frasa dalam UMNO ni. Kalau tak silap saya pada waktu tu, siapa jadi Perdana Menteri, dia sebut bahawa pemimpin datang dan pergi, parti itu kekal selamanya. Jadi pada waktu itu doktrinisasinya adalah sayang pada parti, dan parti inilah yang menjaga orang Melayu. Belum ada lagi, inilah sejarah yang pertama saya rasa UMNO duk bincang tentang Najib dengan Zahid. So kalau kita tengok, dasar-dasar yang dibuat oleh UMNO dulu adalah dasar untuk menjaga kepentingan orang Melayu. Jadi nak jaga orang Melayu di luar bandar, sampailah orang Melayu di bandar. Adanya pendidikan, kuota pendidikan untuk menjamin supaya orang Melayu ada dalam universiti. Ini saya cerita lama-lama dulu. Kita buat Felda, UMNO buat Felda, buat Fekra. Hari ni berapa ramai orang Melayu duduk saja di rumah, duit masuk setiap bulan. Tu usaha Tuan Razak lah tu. Buat Fekra. Lepas tu buat apa lagi? Apa lagi yang dibuat? Usaha apa lagi yang dibuat oleh UMNO pada waktu tu? Semua nak jaga orang Melayu. Nak jaga orang Melayu, UMNO nak jaga orang Melayu. Tapi sampai ke satu tahap ni, saya buka dalam buku ni, Tun pernah jumpa. Saya tak tahulah Tun Mahathir ni dia ada apa pun tak tahu. Sebab dia cerita dalam buku dia, The Malay Dilemma tu, dia cerita sebiji-sebiji apa yang berlaku sekarang. So apa yang berlaku sekarang ni adalah UMNO, perjuangan dia tak bincang pasal orang Melayu. Start daripada UMNO jatuh pada pilihan raya umum yang ke-14, UMNO never talk about Malay anymore. Tidak ada. Waktu UMNO jadi pembangkang, yes, dekat Semenyih, kita dengar kepimpinan UMNO cakap kita kena bangkit. Pada waktu tu orang yang pertama bangkit, Tajuddin Rahman pada waktu tu bangkit. Siapa? Di Pasir Salap. Nak himpun orang Melayu ni, nak bangkitkan semangat orang Melayu. Jangan down, kita kena bangkit. Lepas tu Anwar Musa. Satu lagi nama saya tak mahu sebut sebab saya benci. Rantau saya tak mahu sebut. Anwar Musa
Jadi kita bangkit pada waktu tu, semua bangkit. Kena bangkit dan kena lawan. I said MA63 semua cerita tentang Malay lah. After that, dia tak ada dah. Dia cenderung pada perjuangan nak membebaskan Najib dan nak membebaskan Zahid. Dan so tujuan saya cerita pada malam ni, saya nak tanya kepada rakan-rakan kita di dalam UMNO, anda dapat apa sebenarnya? Zahid membawa parti ke arah perjuangan UMNO, bukan nama UMNO dah. UMNO jadi Zahid dah. Zahidism. Dan parti ni bukan lagi parti yang nama UMNO, tetapi parti yang nama Zahid Sendirian Berhad. So siapa yang kritik Zahid, siapa yang nak buat perubahan, Syarif Hamdan kena pecat sebab letak jawatan dan sebab dia tubuh R&D. Macam mana nak memperbaiki UMNO? Siapa yang nak bagi UMNO naik, semua kena pecat. Sebab Zahid nak UMNO jadi lemah supaya dia boleh mendapat pembebasan oleh Anwar Ibrahim. Sebab dia adalah ejen Anwar dalam UMNO. So UMNO sekarang ni adalah Zahid Sendirian Berhad. So saya nak tanya orang UMNO, anda berjuang kerana Zahid dan anda kerugian perjuangan Nusa dan Bangsa Ibu Pertiwi yang tercinta. Tapi malangnya, rakan-rakan sahabat-sahabat saya dalam UMNO, dulu saya meramal 3 perkara mereka maki saya. Kau-kau mereka maki saya, tapi 3 benda yang saya ramal menjadi kenyataan. Yang pertama, saya ramal, bukan saya ramal, saya bagi tahu. Pada saya bagi tahu tahun 2020, saya bagi tahu Zahid akan bawa UMNO sujud pada DAP. Tahun 2020, boleh tengok video saya kat dalam YouTube ada, Berolah TV punya channel ada, dekat Syafiq Halim Fan ada, kat FB saya pun ada, boleh check boleh. Saya kata Zahid akan bawa UMNO pergi kepada DAP PKR. Saya mendapat tentangan yang amat dahsyat daripada sahabat-sahabat kita, dimaki, dihamun dan sebagainya. Dan jadi realiti. Sekarang jadi realiti. Saya bangga sebab saya punya analisis saya bertetapan. Saya punya analisis saya tu memang betul-betul terjadi dan saya bangga. Saya bagi tahu kat kawan saya. Saya kata aku dah pesan dulu tapi hamba tak ingat. Yang kedua, saya kata apa? Selepas Zahid membentuk kerajaan bersama dengan Anwar, Zahid akan menggunakan apa saja kaedah untuk memanipulasi undang-undang untuk mengekalkan kuasa. Sebab Zahid tanpa kuasa, Zahid akan ke dalam penjara. So berlaku tak sekarang ni? Dia manipulate ROS, dia manipulate perlembagaan UMNO dan dia buat pemerintahan kuku besi. Siapa lawan dengan Zahid, pecat. Siapa lawan dengan Zahid, gantung. Siapa lawan dengan Zahid, tendang. Siapa lawan dengan Zahid, kena tindakan dan sebagainya, SKMM dan sebagainya. Saya dah bagi tahu dulu. Dan yang ketiga saya bagi tahu kat saudara, jangan sampai jadi yang ketiga ni. If berlaku yang ketiga ni, tidak ada lagi masa untuk kita nak berpatah balik. Yang ketiganya adalah UMNO akan ditendang keluar dan mereka akan bersama-sama Sabah dan Sarawak untuk membentuk kerajaan dan mereka akan membuat persempedanan semula yang akan memberi kekuatan kepada parti DAP dan juga PKR untuk selama-lamanya memerintah negara tanpa sokongan orang Melayu. Sebab mereka tahu masalah untuk mereka melaksanakan dasar-dasar demokrasi sosial adalah Melayu. Melayu tidak akan bersetuju sekiranya ada perubahan yang dibuat yang mengganggu hak mereka. Dan mereka belajar berani daripada British lagi. British datang ke tanah Melayu, kacau hak orang Melayu, dan orang Melayu tolak dia. So macam mana nak buat adalah hilangkan kuasa orang Melayu supaya suara orang Melayu tidak lagi perlu didengar. Dan orang Melayu ni menjadi cukup masalah bagi mereka. Sebab orang Melayu tidak ada ketetapan politik yang dia tahu siapa parti yang jaga dia akan undi. And so dia tidak ada doktrinisasi vision yang sama macam mereka. So macam mana mereka nak buat adalah untuk memastikan supaya kita tak perlu ambil peduli lah dengan orang Melayu ni. Lantak fikir mereka lah. Asalkan kita dapat menubuhkan kerajaan dan kita dapat membentuk kerajaan, mentadbir kerajaan mengikut kepada acuan yang mereka nak.
Tanpa mereka perlu pun sokongan orang Melayu. Ini adalah step yang ketiga yang akan berlaku. Rakan-rakanku, sahabat-sahabatku. Janganlah sampai perkara ini berlaku. Dan pada waktu itu barulah kita rasa, Allah, aku dah buat kesilapan lah dulu dan sebagainya. Jadi jangan sampai benda ni berlaku. Dan benda ni akan berlaku. Pilihan raya PBT, Ngah Komeng dah sebut, sekarang ni bukan lagi ada masa untuk kita bincangkan tentang pilihan raya PBT. Dia ada orang kata apa, ada hala tuju, ada vision untuk buat pilihan raya PBT. So, kita tengok sendirilah apa yang akan berlaku. Dan mereka tak perlukan semua, dan saya rasa Zahid akan terus dipegang oleh Anwar. What happen, Zahid akan pergi pada Zahid orang yang duduk dekat tali gantung. Dia takkan fikir dah tentang orang lain. Dia takkan fikir dah tentang jiran dia dan sebagainya. Dia hanya fikir macam mana aku nak selamatkan bini aku, anak aku dengan harta aku. Saudara bisa tengok tak, ada cerita sirah kot, tak silap saya, yang si Khorun yang terjun bersama dengan harta-harta dia. So Zahid macam tu lah. Aku tak kisahlah tentang bangsa Melayu ke apa kan, nak jadi dengan apa, aku tak kisah. Asalkan ni, aku duduk berhadapan dengan 87 kes pendakwaan di mahkamah. So saya nak tanya kepada rakan-rakan saya di dalam UMNO, saya nak tanya, untuk tujuan apa anda berjuang? Anda berjuang sebenarnya ni untuk apa? Atas faktor apa anda menyertai politik, anda berjuang, anda terlibat dalam pilihan raya, terlibat dengan parti politik, atas tujuan apa? What is your reason? Saya rasa Zahid tak boleh jaga keseluruhan ahli UMNO 3 juta tu. Saya tak kata ahli UMNO 3 juta semua dapat duit. Dia takkan dapat duit lah. Tapi sebenarnya orang suka UMNO ni kerana dia nak jaga kedudukan orang Melayu. So saya nak tanya, dia takkan dapatnya. 3 juta ahli UMNO tak dapat. Yang dapat mungkin ketua-ketua bahagian 222 orang bolehlah jaga. Nak jaga 3 juta, nak bagi duit dengan apa? Dia pernah dapat seorang apa? RM50. Apa yang anda akan dapat? Saya nak tanya. Anda tak dapat apa pun, ahli UMNO. Anda takkan dapat apa-apa pun. Tapi sebenarnya anda telah pun menggadaikan sesuatu yang sangat berharga. Tapi itulah ramalan saya yang ketiga, harap-harap tak jadilah kan. Harap-harap tidaklah menjadi ramalan saya tersebut. Okey, tuan Nombor 3 tu dah mula jadi, belum lagi jadi. Jangan doakan jadilah, belum lagi. Orang-orang yang kotor lah, Presiden Zahid pun ada 47 kes lah. Itulah. Sekejap siapa yang nak request tu Ahmad Mansur sekejap saya nak pergi pada topik saya yang kedua. Terima kasih yang di FB ni yang share. Banyak agak share ni, 354 share. Di TikTok ni kurang share, hari tu 1000 share. Teruskan perkongsian dan teruskan ikuti siaran saya. Follow lah. Follow tu dia dapat notification. Betul, ni saudara kata tadi bukan Noh Omar je. Noh Omar saja dia tak boleh menangkan PN di Selangor. Saya cerita benda ni sebab saya nak seru kawan-kawan saya yang ketua-ketua cawangan UMNO, ketua-ketua bahagian UMNO, masuklah PN. Berjuanglah. Kita pertahankan nusa bangsa kita. Kita pertahankan agama kita. Tidak ada orang yang boleh selamatkan kita kecuali diri kita sendiri. Mana ada orang nak pergi ni, sejarah daripada dulu, kejatuhan Melaka, kita pergi minta bantuan daripada Portugis. Ingat, Portugis ni bagus nak tolong kita. Lain kali dia bom kita, dia curi harta kita, bawa balik pergi sana. Lepas tu kita minta pertolongan daripada British dekat Borneo Utara British. Lain kali dia ubah sejarah, dia claim Pulau Pinang dia yang buka dan sebagainya. Lepas tu kita nak selamat diri daripada British, kita minta bantuan Jepun. Lain kali Jepun main bom kita. Lepas tu baru kita nak duduk dengan British, nak lawan balik Jepun. Lawan. Sampailah
Kita dah ada pedoman, kita dah ada jalan tunjuk. And On Jaafar bangkit pada ketika itu cakap orang Melayu kena bersatu. Dan kita bersatu. Dan saya nak tanya kepada orang UMNO, atas sebab apa hari ni Zahid tak mau pada PN? Zahid tak mau pada PN bukan sebab PN nak bunuh UMNO, no. Sebab Zahid pernah jumpa dengan Tan Sri. Dia tanya Tan Sri, dia nak minta untuk selesaikan kes dia. Tan Sri kata, no, saya takkan masuk campur. And you selesaikan kes ini di mahkamah. Sebab Zahid tahu dia salah. Sebab tu dia suruh Tan Sri Muhyiddin interfere. Then they go to Tok Guru Haji Hadi. And ini Haji Hadi sebenarnya cerita. Dia kata Zahid mai bagi tahu bawa file nak selesaikan kes dia di mahkamah, dan PAS pun pendirian yang sama Zahid. And mahkamah you settle sendiri, kita takkan kacau. And you bersihkan, kalau you tak bersalah you bersihkan diri you di mahkamah. And jadi sebab itulah dia tak mau duduk dengan bersatu dengan PAS, sebab dia dah tahu. And ni sebab tu dia sanggup angkat Anwar, sebab dia pergi dekat pihak yang ketiga pula, pergi ke Anwar nak tengok Anwar nak tolong dia ataupun tak. Jadi dia sebab itulah dia tak mau duduk dengan bersatu dengan PAS. Dan saya nak bagi tahu, UMNO walaupun pada waktu itu bilangannya kecil, pada waktu itu UMNO jadi Perdana Menteri. UMNO jadi Perdana Menteri, Ismail Sabri kita angkat. Tok Guru dengan Tan Sri Muhyiddin angkat Ismail Sabri jadi Perdana Menteri daripada UMNO. Kita tak ada masalah apa, tapi Zahid kenapa? Dia tak mau jadi dia tak mau bagi Ismail Sabri jadi Perdana Menteri, dia tak mau bagi UMNO jadi Perdana Menteri, dia suruh Anwar jadi Perdana Menteri. Sebab apa? Sebab dia nak lepaskan diri dia di mahkamah. Dia dah bawa fail bertingkat-tingkat. Okey, tuan terima kasih dekat 2000 ni. Mantap penjelasan Anak muda bersama Datuk saya tak tahulah anak muda mana yang bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni. Mungkin anak muda yang tak berapa nasihat kot. Kalau anak muda bersama dengan Anwar Ibrahim, maka Anwar takkanlah Pakatan Harapan dia tidak akanlah bercadang untuk nak tarik balik undi 18 tahun. Mereka yang bawa undi 18 tahun ke Parlimen. Sebab mereka kata anak muda sokong mereka. Last kali bila anak muda tak sokong mereka yang nak tarik balik undi 18 nak bawa ke Parlimen. Mereka kata anak muda ni tak erti apa-apa. Anak muda ni spender pun mak dia beli lagi nak tarik balik undi 18. So adakah anak muda setakat ikut saja dan tidak dapat buat keputusan? Kalau dia nak ikut saja tanpa dia boleh buat keputusan, dan dia sokonglah sana, tak perlulah sokong kita. Okey tuan Terbaik Syafiq, saya sudah daftar ahli bersatu. Ni kalau ikutkan ni, yang duk tengok saya di TikTok sekarang duk ada 13,900. Di Facebook pun lebih kurang duk ada dekat 15,000 ni. Kalau saya stop live ni 15,000 ngam-ngam. Duk tengok ni. Kalau semua duk tengok ni, semua pergi dekat website bersatu daftar, malam ni kita dapat 30,000 keahlian. Nampak tak di situ? Sekurang-kurangnya adalah perjuangan kita tu. Perjuangan untuk membela nasib nusa bangsa, perjuangan nak bersihkan Malaysia dan sebagainya. Jikalau kita duduk tunggu saja, maka kita tak bolehlah nak tengok. Dia harap dengan 10 angka yang dia tunjuk kat sini 1.5 tu time dengan 10. Darab dengan 10 dapatlah dia punya actual viewer yang tengok pada ketika tu. Okey tuan sebab tu bila kita tekan end live tu, dia akan keluar angka yang sebenar dia. Berkaitan dengan hari ini kenyataan Anwar Ibrahim. Anwar sebut tadi cerita pasal member saya panjang kat 1 jam cerita pasal tu saja. Ni Anwar cakap. Dia biasalah Anwar kata dia harapkan pegawai penyiasat untuk membuat siasatan yang cepat dan melakukan pendakwaan. Saya nak bagi tahulah dekat Anwar Ibrahim. Sudah-sudahlah dengan drama politik. Sudah-sudahlah dengan pencitraan politik. Sudah-sudahlah dengan
telenovela politik. Sudah-sudahlah dengan apa lagi? Lakonan anda. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu ada berlambak kes. Contohnya macam kes LCS. LCS ni saudara semua, SPRM dah siasat, dah selesai pun dia punya kertas pendakwaan dia, dan SPRM mencadangkan 9 nama untuk bawa kepada pendakwaan. Termasuklah Zahid Hamidi. Dah lengkap 11 hari bulan Oktober, SPRM buat keluar kenyataan nak hantar kepada Peguam Negara dan suruh Peguam Negara buat pertuduhan berkaitan dengan LCS. Lepas tu diam. Hari ni kalau kita cerita tentang LCS saudara semua, hari ni mereka duk cerita, LCS ni akan diteruskan, projek dan sebagainya. Sekiranya rakyat baca laporan PAC, laporan kira-kira wang negara, di dalam itu, syarikat Boston Naval Shipyard bagi tahu bahawa mereka tidak cukup duit untuk meneruskan projek tersebut dan meminta pendanaan semula lebih kurang 1.5 bilion. Dan hari ini kerajaan tak terangkan apabila mereka sebut tentang nak meneruskan projek LCS ini, either Malaysia ada, either kerajaan ada tambah duit, adakah kerajaan ada tambah berapa bilion yang ditambah untuk meneruskan projek LCS ni. Dan bila kita buat dan LCS ni sepatutnya 4 biji kapal mereka dah serah dah. Dan pada tahun ni dia hanya perlu serah 2 biji lagi. Dan bila kita renew balik dia punya perjanjian tersebut, mana ada projek yang tidak ada due date. Mesti projek ada bila nak siap. Hari ni menteri cuma bagi tahu kat kita, dia kata kapal LCS akan disiapkan. Tuan-tuan, projek ni, orang buat projek apa pun dia ada dia punya due dia. Bila dia punya kena hantar, dia punya progress dia ataupun dipanggil sebagai kemajuan fizikal berapa. Ini dia boleh cakap je akan siap. Mana tahu 2026 pun menteri bagi tahu. Dia kata dia cuma bagi tahu projek itu akan disiapkan dan dia tak bagi tahu pun bila akan diserahkan. So hari ini kita nak minta lah Anwar Ibrahim untuk bagi tahu berapakah kos penambahan untuk membina projek LCS tersebut dan untuk meneruskan projek LCS, dan bilakah akan siap, bila akan serah kapal pertama, kedua, ketiga, keempat, bila nak serah. Yang kelima dan enam ni kalau ikutkan dia punya laporan PAC punya laporan, dia belum buat lagi. So bila dia akan serah? Yang ni yang kita nak tahu, yang rakyat nak tahu. So Anwar tak payahlah pusing-pusing isu yang berbilion. Hari ni kes tuan-tuan, apa nama perasan tak? Kes Rosmah tangguh, kes Zahid tangguh, kes kes Aziz Rahim dibebaskan, kes Syahril Samad bebas. Yang berjuta-juta ni Rosmah Mansur terlibat dalam kes projek solar hybrid 1.25 bilion. Zahid Hamidi UKSB menerima wang bulanan Singapura dolar RM600,000 tiap-tiap bulan. Setahun bersamaan dengan 2 bilion ringgit. Yayasan Akal Budi ataupun Yayasan Zahid Sendirian Berhad berapa? Beratus juta ringgit. LCS 11 bilion ringgit. YMDB Malaysia kena membayar hutang dia setiap tahun 38.8 bilion ringgit. SRC International 4 bilion. Mana suara-suara daripada Pakatan Harapan berkaitan dengan kes ni? 64 bilion punya kes. Anwar tutup mulut. Anwar nak cerita pasal apa? 300 ringgit. Dia kata minta pegawai penyiasat untuk cepatkan siasatan dan buat pendakwaan 300 ringgit. Yang 64 bilion mana? Senyap. Rafizi senyap. Anwar senyap. Nak bunyi macam mana duduk dengan penyamun? Betul? Ni projek terowong DAP. Suruhlah cepatkan kes ni. Jadi nak cerita saja pasal rasuah, pasal integriti. Ni terowong ajaib. Dia punya ni berapa? 6 bilion lah. Saya pun tak ingat dia punya keseluruhan. Terowong ajaib.
Tutup, diam, tak bunyi. Lepas tu nak keluar kenyataan, saya dengan kerajaan Madani akan memastikan rasuah ini akan diperjuangkan. Soal integriti kita tidak boleh main-mainkan. Berbilion-bilion wang rakyat telah diambil. Kepala otak juga ada. Kepala otak yang sebelah ni Timbalan dalam Menteri 87 kita kerajaan Madani akan memastikan bahawa wewenang-wewenangnya berkaitan dengan rasuah. Tak payah cerita lah. Anwar Ibrahim tak payah cerita lah pasal rasuah ke, pasal integriti ke. Dia tidak ada otoriti untuk cakap berkenaan dengan benda tu. Sebab rakyat Malaysia dah tengok. Di sebelah dia, di kanan dia, di kiri dia, di depan dia, di belakang dia, semua perasuah. Dia nak cerita pasal rasuah dengan kita macam mana? Suruh dia mencerakinkan dulu. Anwar perlu mencerakinkan berkaitan kapal LCS, UKSB, Yayasan Akal Budi, YMDB senyap tu begitu jugalah dengan bersih-bersih. Bersih kan Marina dengan siapa? Marina dengan Amiga. Dulu beli beg berbilion kita nak ni, kita mesti lawan kerajaan yang zalim semua sekarang ni. Lah ni duk cerita pasal RM300. RM300 yang tak tahu betul ke rasuah ke apa ke, siapa yang buat video tu pun tak tahu. Yang sahih ni tangguh. Semua tangguh ni. Ditangguhkan sehingga bulan Mac. Sampai bulan Mac nanti tangguh lagi. Sebab apa mereka tak boleh rilis sekarang ni? Rilis sekarang ni, pilihan raya negeri melingkup sekarang. Sekiranya Zahid dibebaskan sekarang, sekiranya Najib dikeluarkan sekarang, sekiranya Rosmah punya kes gugur sekarang, pilihan raya negeri mereka mampu. So, dia buat-buatlah tangguh kes. Tangguh ni everyone semua tahu lah tuan-tuan. Tangguh after May, tangguh after March. Aduh, kawan, semua orang boleh tahu. Ni pilihan raya punya. Sebab tu ditangguhkan. Kalau sekarang ni bebas Zahid keluar. Keluarkan Zahid sekarang, keluarkan Najib sekarang ni. Pilihan raya negeri bagalah sekarang ni gugurkan kes. Hari ni keluar je headline. Zahid Hamidi dibebaskan dan dilepaskan. Pilihan raya negeri melingkuplah. Abang Noy pindah atas stage. Saya kerajaan Madani memperjuangkan integriti nu. Dengan kasut, dengan tomato, surat khabar, botol semua. Perdana Menteri kena baling botol atas stage. Sebab tu sekarang ni tangguh semua. So dia nak cerita kepada kita, Anwar nak cerita tentang Madani, nak cerita tentang integriti, tak payah cerita lah. Saya beritahu ke Anwar Ibrahim, you please shut up lah, tutup you punya mulut. You manusia yang tak ada integriti, tak ada prinsip, tidak ada moral, tidak ada integriti, tidak ada responsibility, you don't have. Rakyat tidak ada masa untuk mendengar anda bercakap tentang rasuah dan integriti. Okey, entah Banuan tegah mencerakinkan. Esok ni saya duk hentam dia lebih-lebih ni. Esok apa dia buat? Dia panggil lah. Dia telefon nanti dia punya anak buah dia, Mi. Syafiq ni lebih ni kan, tengok ni. Wan Saipul punya budak sumbat dia masuk dalam 2-3 hari. Duk cakap lebih balik aku tahu tu. Koyak. Koyak tahu tu koyak tak apa. Panas tak apa dengan koyak. Saya kena panggil 2 kali lah. Sebut nama Bang Noh ni perang kena. Saya nak tanya tuan-tuan lah. Apakah seksyen untuk dakwa perkataan Bang Non ataupun Rifo Babi? Even pegawai menyiasat yang ambil kes dia pun, dia tak tahu. Kata saya pun tak tahu nak dakwa tang mana. Perkataan palsu ke apa ke. Kata saya pun tak tahu kan. Tak tahu nak buat seksyen apa. Tapi tak apalah, panggil P lah, ambil kenyataan kan. Tapi panggil saya tak apa. Saya akan jadi lebih ni lah. Terkenal sekiranya duk panggil saya banyak kali. Saya ulang. Betul ya, saya ulang. Saya ulang lepas cerah kan. Lepas ni dia akan bagi tahu lah kan. Dia akan masa pilihan raya negeri ni, saya tak tahu lah Anwar nak kata apa. Anwar nak, apa dia nak ceramah Dia modal dia tak ada orang hantar. Modal dia tak ada. Saya rasa dia akan kata sini lah. Tuan-tuan semua, rakyat beratus-ratus ringgit
telah diberi kepada pengundi-pengundi PAS, mereka telah mengambil duit dan judi, orang kat Bali ni pisang, botol semua naik atas kepala semua. Terima kasih siapa yang bagi gift tu. Okey tuan-tuan, buat tu memang kuat koyak. Koyak teruk. Panas tak apa yang koyak. Tapi kalau tak mau panas buat betul-betul tangkap semua. Zahid buh dalam, semua buh dalam. Kita berkata, mana ni padu. Baguslah Anwar Ibrahim. Saya pun akan rasa macam, Anwar Ibrahim ni betul lah. Dia ni betul-betul buat lah. Dia tak suka rasuah lah. Dia ni memang betul Perdana Menteri Madani. Dia bukan Perdana Menteri Permaidani. Lah ni kita duk nampak dia Perdana Menteri Permaidani. Dia macam orang Pakistan mai orang panggil apa? Kapek. Perdana Menteri tu. Kalau dia nak jadi betul punya Perdana Menteri punya Madani punya Perdana Menteri, jadi buat kita pun akan nampak betul dia ni betul-betul Madani ada. Tapi lah ni kita tak nampak. Nampak dia macam Permaidani okey tuan Kapek Madani. Okey tuan kerajaan Pasola semua ada gambar. Okey tuan-tuan kat apa? Betul Pedagang Mustang Okey tuan-tuan saya rasa kat apa FB setakat ni saja dah 1 jam dah. Siapa yang nak terus ni saya boleh check boleh pergi kat TikTok Muhammad Syafiq Abdul Halim juga boleh pergi cari, mungkin kita akan bisi-bisi di situ. Okey tuan-tuan setakat itu saja di FB. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada siapa yang share, yang belum lagi follow dan sebagainya, boleh kliklah follow Senang, bila saya buat live nanti keluarlah dia punya notification tu akan keluarlah saudara semua. Yang mana yang nak teruskan melihat ni boleh main kat sini. Memang kita busy kita buat kat sini tuan-tuan Okey, insya-Allah tuan-tuan. Assalamualaikum.